Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak murid Cikgu Tim? Cikgu Tim doakan semua anak murid Cikgu Tim sihat dan ceria bersama keluarga di rumah. Jangan pergi mana-mana. Jadi, jom ikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah. Mata pelajaran Bahasa Melayu Komunikasi, Pendidikan Khas Tingkatan 1. Jom belajar bersama Cikgu Tim. Pada hari ini, Cikgu Tim akan mengajar tema 7 Alam Sekitar, tajuk Unit 20 Kelab Alam Sekitar. Objektif PDPR Cikgu Tim pada hari ini ialah yang pertama, murid menyatakan tajuk yang dipelajari. Yang kedua, murid mengenal pasti satu objektif mengadakan Minggu Alam Sekitar. Yang ketiga, murid menyatakan satu contoh aktiviti Minggu Alam Sekitar. Dan akhir sekali, murid membina soalan berdasarkan pernyataan. Unit 20 Kelab Alam Sekitar. Dengar dengan teliti apa yang Cikgu Tim akan sampaikan. Tajuk Kelab Alam Sekitar. Kelab Alam Sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Indah akan mengadakan Minggu Alam Sekitar di sekolah mereka. Nurul telah menyediakan brosur untuk diedarkan kepada warga sekolah. Jadi brosurnya adalah seperti berikut. Minggu Alam Sekitar SMK Mutiara Indah. Pengenalan, kesedaran tentang pentingnya menghargai alam sekitar perlu diterapkan dalam kalangan murid sekolah. Sekolah ialah tempat paling tepat untuk membentuk generasi masa hadapan yang menghargai alam sekitar. Ini kerana hanya di sekolah, kepribadian dan persepsi terhadap alam sekitar dapat dibentuk atau dicorakkan. Objektifnya adalah program ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran alam sekitar dalam kalangan murid, memupuk nilai murni alam sekitar dalam kalangan warga sekolah, meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan pendidikan alam sekitar dan akhir sekali meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan menjaga dan memelihara alam sekitar. Jadi temanya adalah melestarikan alam sekitar, diadakan pada 5 Julai, bertempat di Dewan SMK Mutiara Indah, perasmian penutupan oleh Pegawai Pendidikan Daerah. Antara aktiviti yang akan diadakan adalah keceriaan kelas dan persekitaran, mengutip sampah dan menceriakan kelas, pertandingan mewarna dan melukis poster Kita Semula, program Satu Keluarga, Satu Pokok, pameran bahan dan maklumat pendidikan alam sekitar. Jadi berdasarkan brosur ini, SMK Mutiara Indah ni akan mengadakan Minggu Alam Sekitar. Seperti yang kita sedia maklum, selaku murid ataupun guru dan sesiapa sahaja masyarakat, jadi kita perlu ada kesedaran untuk memelihara alam sekitar. Jangan buang sampah merata-rata. Kemudian kita tahu kan ada tong kita semula. Jadi apabila kita nak buang tu pun kita kena perhatikan betul-betul di manakah yang perlu kita letakkan sampah kita tu. Kita perlu buang dalam tong kita semula yang mana satu. Jadi kita kena prihatin ya. Jadi anak murid Cikgu Tim pun mesti kena ada kesedaran dalam diri berkenaan dengan kepentingan menjaga dan juga memelihara alam sekitar. Bak kata peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi kecil lagi kita kena ada kesedaran berkenaan dengan kepentingan menjaga dan memelihara alam sekitar. Seterusnya, kemahiran membaca. Jadi anak murid Cikgu Tim, mari baca sama-sama dengan Cikgu Tim berdasarkan video ini. Ataupun anak murid Cikgu Tim boleh lihat kepada buku teks digital ya Cikgu Tim telah berikan. Hargai alam kita. Kelab Alam Sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Indah menjemput penceramah bersempena dengan program Menghargai Alam Sekitar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, apabila menyebut perkataan alam, sudah tentu kita terbayang akan segala makhluk di muka bumi ini. Kesemuanya anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. Kita semua selaku penghuni alam perlu mencintai alam sekitar dengan memainkan peranan tertentu. Tanggungjawab menjaga alam sekitar bermula daripada diri kita sendiri. Walau di mana kita berada, pastikan persekitaran kita bersih.
Amalkan sikap menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Elakkan daripada melakukan pembakaran terbuka. Kesedaran tentang perkara ini amat penting bagi memastikan alam sekitar bebas daripada sebarang pencemaran. Kita bertanggungjawab untuk memastikan alam sekitar bersih dan sentiasa terpelihara. Penanaman tumbuhan hijau memberikan suasana yang sejuk dan nyaman. Negara kita kaya dengan hutan hujan yang dipenuhi dengan tumbuhan hijau. Tumbuhan ini membekalkan oksigen dan karbon dioksida dalam atmosfera. Hutan juga boleh mengawal hakisan dan banjir. Penebangan hutan secara haram yang berleluasa dan pencerobohan hutan simpan boleh merosakkan alam sekitar. Sesungguhnya penjagaan alam sekitar adalah tanggungjawab kita semua. Sekiranya alam sekitar tercemar, setiap kehidupan, lebih-lebih lagi manusia, akan berhadapan dengan pelbagai risiko, terutamanya serangan penyakit. Ingatlah pesanan daripada peribahasa, ingat sebelum kena, jimat sebelum habis dan jangan sudah terhantuk baru tengadah. Sekian, terima kasih. Jadi berdasarkan petikan yang kita telah baca ni, sebenarnya tanggungjawab untuk memelihara dan memelihara alam sekitar ni adalah tanggungjawab kita semua. Jadi dikata di situ, bermula daripada diri kita sendiri. Kita perlu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah merata-rata tempat. Kemudian kena ingat ya, tumbuh-tumbuhan ni juga membekalkan oksigen dan juga karbon dioksida dalam atmosfera. Kalau berlakunya pembalakan secara haram, penebangan hutan, itulah yang akan menyebabkan hakisan tanah dan banjir. Ya? Sebab seperti yang kita sedia maklum, hutan ni adalah kawasan tadahan hujan. Jika hutan ni semua ditebang, maka akan berlakulah bencana alam seperti banjir dan sebagainya. Jadi kita kena beringat ya anak-anak cikgu Tim. Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis dan jangan sudah terlantuk baru tengadah. Kalau dah berlaku, kita dah tak boleh nak buat apa-apa, dah tak boleh. Jadi kita kena sediakan payung sebelum hujan. Jadi daripada petikan tadi, kalau anak murid cikgu Tim perasan ada terdapat beberapa perkataan berhuruf tebal. Mari kita lihat satu persatu maksud perkataan tersebut. Yang pertama, terbayang, bermaksud kelihatan atau tampak. Yang kedua, bebas, bermaksud merdeka. Tak lama lagi negara kita akan merdeka pada 31 Ogos. Ya? Bebas maksudnya merdeka. Seterusnya, anugerah bermaksud pemberian berupa hadiah. Terpelihara bermaksud memelihara atau melindungi alam sekitar. Seterusnya, kaya bermaksud banyak harta. Tercemar bermaksud tidak bersih ataupun kotor. Atmosfera bermaksud lapisan udara yang melingkungi bumi. Dan akhir sekali, risiko bermaksud bahaya, kerugian. Okey, Cikgu Tim nak ajar sedikit berkenaan dengan kata tanya. Apa ya kata tanya tu? Kata tanya ialah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Contoh kata tanya ialah di mana, siapa, apa, bila, berapa, kenapa, mengapa, bagaimana. Kenapa ya anak murid Cikgu Tim ada yang tidak membuat tugasan PDPR? Persoalan tu, siapakah anak murid Cikgu Tim yang paling rajin membuat tugasan? Tu pun persoalan juga. Berapakah bilangan rumah yang terdapat di Malaysia? Tu pun kata tanya juga, ya. Jadi, kata-kata tanya ini apabila dia berada dalam ayat, pada awal ayat, dia mesti ada partikel kah, ya. Di manakah, siapakah, apakah, bilakah, berapakah, mengapakah dan bagaimanakah. Ya. Tapi kalau di belakang ayat, tak perlu ada partikel kah, ya. Tadi awak keluar dengan siapa? Tadi awak keluar dengan siapa? Seterusnya, bina soalan berdasarkan pernyataan yang diberikan. Tadi Cikgu Tim dah terangkan berkenaan dengan kata tanya. Jadi, terdapat 4 soalan di situ dan diberikan jawapan tapi soalan tiada. Jadi, anak murid Cikgu Tim perlu membina soalan berdasarkan pernyataan yang diberikan. Warna kuning itu
cikgu memberikan kata kunci ya. Jadi warna kuning tu adalah kata kunci bagaimana awak nak membina soalan. Jadi soalan yang pertama Cikgu Tim berikan jawapan di mana program Satu Keluarga Satu Pokok telah diadakan pada 10 September. Pada 10 September itu adalah merujuk pada tarikh. Jadi kata tanya sesuai ialah bilakah? Jadi bilakah program Satu Keluarga Satu Pokok diadakan? Jadi jawapannya adalah seperti yang tertera. Jadi untuk 3 soalan lagi anak murid Cikgu Tim perlu bina berdasarkan kata kunci warna kuning ayat yang cikgu telah warnakan. Anak murid Cikgu Tim perlu jawab di dalam Google Form dan juga live worksheet nanti Cikgu Tim akan berikan ya bagi tugasan PDPR. Seterusnya, cuba kita lihat poster Minggu Alam Sekitar tarikh 4 Julai. Aktiviti yang akan dijalankan pembersihan pantai, kita semula buangan, menanam pokok, membuat baja kompos, menghasilkan produk kraft tangan daripada bahan buangan. Ini adalah contoh aktiviti yang dijalankan sempena Minggu Alam Sekitar. Macam tadi tu, sekolah Mutiara Indah tu diadakan Satu Keluarga Satu Pokok dan sebagainya ya, bergantung kepada kreativiti sekolah masing-masing. Jadi, tugasan PDPR pada hari ini adalah yang pertama, murid menonton video. Mesti menonton video ya. Daripada video inilah awak belajar sesuatu. Seterusnya yang kedua, murid menjawab soalan Google Form dan juga live worksheet yang Cikgu Tim akan berikan linknya. Dan akhir sekali setelah selesai, murid menghantar tugasan. Oleh yang demikian, sekian sahaja PDPR Cikgu Tim pada hari ini. Jadi, tahniah dan terima kasih kerana anda telah menonton video dan belajar bersama Cikgu Tim. Sila kongsi dan subscribe YouTube Cikgu Tim untuk mengikuti PDPR yang seterusnya. Terus kekal berada di rumah, kita jaga Allah. Allah jaga kita. Akhir sekali daripada Cikgu Tim, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga.